Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Ahad, murid tahun 4. Empat Zamrud dan Empat Nilam, apa khabar hari ni? Cikgu harap semua murid-murid sihat, bersedia dan bersemangat bersama-sama lagi dengan saya, Cikgu Amira. Untuk subjek sains tahun 4, unit 2, manusia. Pertama sekali, cikgu nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua murid-murid yang dah berjaya menyiapkan tugasan yang pertama kita pada hari ini. Hari ini kita buat kelainan sikit kan? Kita buat tugasan dulu, barulah kita adakan sesi perkongsian atau pengajaran ini. Terima kasih kepada murid-murid yang dah hantar tugasan tu. Murid-murid yang masih lagi sedang buat atau sedang berusaha nak buat, boleh teruskan. Jangan risau, jangan bimbang. Walaupun cikgu dah masukkan video ni, tapi tugas yang pertama masih boleh diteruskan buat, bukannya kena tinggal. Anak-anak, sebenarnya minggu ni kita dah hampir ke penghujung unit 2. Dah hujung, maknanya kita dah nak masuk ke unit yang ketiga lah, insyaAllah. Nanti di sesi minggu depan kita boleh masuk ke unit ketiga. Jadi di hujung ni ada satu subtopik lagi yang kita nak belajar, iaitu tentang dia berkaitan dengan peta minda yang kamu buat tadi, iaitu tabiat-tabiat tu. Jadi mari kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan 3 tabiat yang mengganggu gerak balas manusia dan kesannya dengan membina peta minda. Ini tugasan pertama yang awak buat tadi. Yang kedua, menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan ulang kaji berkaitan unit 2, manusia, dengan betul. Soalannya ada lebih dari 5. Tapi, kita nak capai paling sikit yang kita perlu jawab dengan betul ialah 5. Itu maksud dia. Maknanya jika awak jawab lebih daripada 5 dengan betul, maknanya lebih baik. Bagus, pencapaian yang cemerlang. Anak-anak, mengapa sesetengah orang lambat atau tidak bergerak balas? Perasan tak? Ada orang ni kan dalam kelas bila cikgu panggil nama dia, macam bukan nama dia je. Kan perasan tak kawan-kawan kamu macam tu? Ada kita ni kadang-kadang kalau mak kita cakap, Amin, pergi mandi. Dia buat tak dengar je. Lambat bergerak balas terhadap suara mak dia tu. Nak kena tunggu panggil nama penuh baru dia nak gerak. Itu contohnya. Di sini kita membincangkan tentang orang yang sihat, orang yang normal, orang yang bukannya dilahirkan sebagai insan istimewa yang ada kelainan upaya dari segi masalah pendengaran dan penglihatan. Maknanya orang biasa, orang yang sihat macam awak semua. Maknanya tapi dia lambat bergerak balas. Pernah jumpa tak? Siapa pernah jumpa tu? Angkat tangan. Dia tak dengar. Macam ada macam dia tak kisah. Pegang senduk panas pun biar je lah, ataupun lambat baru nak ni. Kan? Kalau orang buat kelakar tu, lambat baru dia nak ketawa. Pernah jumpa tak kawan-kamu yang macam tu? Ada ke kawan awak yang macam tu? Ada? Selain faktor semula jadi seperti usia atau sakit, usia tu maknanya dia dah tua lah. Terdapat tindakan atau tabiat manusia yang mengganggu gerak balasnya terhadap rangsangan. Jadi inilah yang awak salin tadi tu, dan inilah yang cikgu nak sampaikan pada pagi ini, iaitu tabiat-tabiat apa yang kita lakukan, apa yang kita buat yang sebenarnya tidak bagus untuk badan kita, dan ia telah mengganggu gerak balas kita. Baik, jadi sekarang kita nak tengok satu video yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Semua bersedia, tarik nafas. Baik, jom kita tonton bersama-sama. Semasa menonton TV, Alex makan sepinggan penuh ayam dan kentang goreng. Tiba-tiba, pintu
pintu terbuka dan ayahnya masuk sambil merokok. Alex perasan bahawa ayahnya berbau alkohol. Ayahnya telah minum lagi. Adakah keluarga ini menggambarkan tabiat yang baik? Tidak. Minum arak, merokok dan makan makanan yang tinggi kandungan karbohidrat dan lemak adalah tabiat buruk. Kerap minum minuman beralkohol dan merokok boleh menyebabkan ketagihan. Rokok mengandungi daun tembakau dan daun tembakau mengandungi nikotin. Asap rokok mengandungi nikotin, iaitu sejenis bahan kimia berbahaya. Nikotin adalah berbahaya kepada kesihatan dan boleh merosakkan paru-paru. Merokok bukan sahaja memberi kesan kepada perokok, tetapi juga memberi kesan kepada orang di sekeliling perokok. Asap rokok juga boleh mencemarkan udara di sekeliling kita. Minum arak boleh menyebabkan ketagihan. Ia juga boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kerosakan hati, penglihatan kabur, tindak balas belahan dan juga ketidakupayaan untuk mengimbang. Minum arak adalah tabiat yang tidak baik. Menyalahgunakan dadah dan menghidu gam juga adalah tabiat yang buruk. Tabiat buruk boleh menyebabkan seseorang untuk menderita hayalan dan menjadi belahan dalam bertindak balas kepada bahaya. Menyalahgunakan dadah adalah tabiat yang tidak baik. Kentang goreng dan ayam goreng mengandungi terlalu banyak karbohidrat dan lemak. Makan terlalu banyak makanan ini dengan kerap boleh membawa kepada obesiti. Orang yang obes mempunyai risiko penyakit seperti tekanan, diabetes, tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Sebaliknya, makan makanan yang terlalu sedikit atau makanan tidak berkhasiat boleh menyebabkan penyakit yang memberi kesan kepada pertumbuhan kanak-kanak. Okey. Itu saja video klip kita pada minggu ni. Okey, dia ada sebutkan tentang tabiat-tabiat yang tidak bagus untuk manusia. Okey, antaranya tadi yang disebutkan ialah minum arak, menyalahgunakan dadah, menghidu gam dan juga merokok. Okey, dan 3 daripadanya kamu dah buat dalam peta minda kamu tadi. Okey, cuma dia ada lebih penjelasan supaya awak lebih faham dan mudah nak tengok apa kesan dia kan tadi. Bila kita mabuk, bukan bila kita mabuk, bila orang yang minum alkohol tu dia mabuk, okey, mulalah tindak balas dia akan jadi perlahan. Kereta horn tu dia tak dengar, dah sampai di tebing yang tinggi atau bangunan tinggi pun dia tak sedar, dia mungkin boleh just jatuh saja dari situ. Okey, itu maknanya dia tidak ada tindak balas atau gerak balas terhadap rangsangan di persekitaran dia. Okey. Okey, tabiat yang mengganggu gerak balas, okey, minum arak, menghidu gam dan menyalahgunakan dadah. Okey, minum arak ni kalau kita sebagai orang Islam, seorang Muslim, memang agama kita pun memang melarang kita minum arak ni lah. Salah satu perbuatan yang haram, tak boleh buat. Okey, yang kedua menghidu gam. Okey, walaupun menghidu gam ni agama kita tak sebut menghidu gam, tapi selagi mana perkara itu membawa mudarat pada badan kita, memang kita diingatkan untuk jauhkan gigi. Okey, menghidu gam ni bukannya gam yang awak guna kat kelas tu, tak sama. Bukan gam yang tu. Okey, jangan pula nanti dalam kelas bahasa muka cikgu suruh guna gam, awak kata, tak boleh bawa gam ni, bahaya ni, tabiatnya mengganggu gerak balas. Jangan macam tu pula. Itu maknanya silap konsep. Okey, gam boleh digunakan di dalam kelas untuk aktiviti pembelajaran kamu. Okey, menghidu gam yang dimaksudkan dalam ni ialah maknanya gam yang kuat dan dia ada sejenis bahan kimia dan menghasilkan bau yang kuat. Okey, biasanya di dalam tin lah. Kalau contoh-contoh yang biasanya kita tengok di dalam tin, dan dia sedut, dia hidu gam tu sehingga menimbulkan kekhayalan pada orang yang disedut tu. Jadi gam tak bersalah. Bila kita menyalahgunakan gam tu yang jadi salah. Okay, sama juga dengan nombor 3, menyalahgunakan dadah. Dadah secara umumnya adalah salah satu bahan yang digunakan dalam ubatan. Okey, digunakan dalam ubatan. Kalau kita guna dalam kaedah dengan cara dan juga kadar yang betul, dadah ni baik, memberi manfaat. Tapi
Tapi disebutkan kat sini menyalahgunakan dadah. Maknanya dia guna dengan cara yang salah lah. Okey. Ada macam-macam jenis dadah, sama ada inhalant, disedut ataupun disuntik ataupun ditelan sebagai pil dan sebagainya. Okey, jadi tabiat-tabiat ni memang patut kita jauhi sebab dia akan memberikan kesan yang tak baik pada badan kita. Okeylah anak-anak, pendek saja perkongsian cikgu pada minggu ni sebab kita pun dah sampai ke penghujungnya. Okey, jangan lupa aktiviti pentaksiran kita pada pukul 10 pagi. Dan anak-anak yang masih belum selesai tugasan 1, jangan lupa boleh terus buat, tak ada masalah. Okey, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan cikgu. Mohon maaf kalau sepanjang perkongsian ni ada kesilapan atau kesalahan dalam bercakap. InsyaAllah, okey, minggu depan kita akan bersemuka. Tapi hari Ahad masih ada kelas Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih anak-anak. Okey, itu saja. Assalamualaikum.